أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung lagi dalam muka surat 511 di perkara yang berkaitan tentang i'tibar dan juga tentang pengajaran yang boleh kita ambil daripada perjanjian Hudaibiyah. Jadi kita dah masuk kepada yang ketiga, ni sambungan ya, sebab bulan lepas kita dah masuk di mukadimah dia tentang bertawassul dan bertabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ketika hidup ataupun selepas kewafatan Nabi. Sebab contohnya Ibn Taymiyah, dia pendapat dia bertawassul dengan Nabi masa hidup dibenarkan, tetapi setelah Rasulullah wafat tidak dibenarkan. Tapi mengikut ijma' ulama diharuskan sama ada ketika Rasulullah hidup dan selepas daripada baginda. Ya, mengambil tabaruk dan bertawassul. Tawassul maknanya sebagai perantaraan. Antara tabaruk ini mengambil keberkatan. Makhluk ni tuan-tuan, kita boleh minta tolong tak? Minta tolong makhluk boleh tak? Boleh tak? Kita nak makan nasi, nak pakai tangan tak boleh, kita pakai gerpu. Jadi gerpu tu makhluk tak? Minta tolong gerpu. Kita nak pergi kerja jalan kaki letih, pakai kereta. Kereta tu adalah makhluk. Dan apa-apa sajalah yang boleh kita kaitkan. Jadi masalah yang dipertikaikan, kalaulah kita bertawassul, lebih kurang macam Kristian lah juga. Kamu marah pada Kristian, sedangkan orang Kristian pun dia bertawassul dengan Nabi Isa AS. Kita jawab balik, tidak. Kristian ni dah jadi Nabi Isa sebagai anak Tuhan dah. Ya, dan mereka beranggapan sesuatu itu memberi manfaat dan darurah, yang boleh memberi taksir, memberi kesan. Sedangkan af'al, perbuatan yang boleh memberi kesan ialah wahdaniyah, af'alullah ta'ala. Ya, hanya perbuatan Allah Ta'ala sahaja. Selain daripada perbuatan Allah Ta'ala, maka yang lain tidak akan boleh memberi kesan. Ya, jadi kita bertawassul contohnya kepada wali-wali, pergi ke pusara-pusara wali-wali, kita tak minta dengan pusara tu dan tak minta kepada yang mati tu, ya, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkatan amalan-amalan yang mereka pernah lakukan, itu sahaja. Ya, sebagaimana orang-orang yang apa kita kata, terperangkap di dalam gua, yang disebut oleh hadis Nabi, 3 orang yang terperangkap dalam gua, dia bertawassul dengan apa? Dengan amalannya. Jadi itulah antara dalil yang kuat, yang kukuh Ya, Nabi mengatakan 3 orang tu bertawassul dengan amal-amal soleh.
Jadi daripada itulah banyak perkara boleh kita bertawassul. Bertawassul dengan baginda Nabi. Wa natawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita baca doa dalam doa la tahlil tu. Wa natawassalu ilaika. Ya, kami bertawassul kepada engkau ya Nabi. Ya. Bertawassul dengan asmaullah. Ya, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Jadi boleh bertawassul. Dan termasuklah bertawassul dengan amal-amal soleh. Kita tak bertawassul dengan tubuh badan wali tu dah mati dah. Ya, bertawassul dengan amal kebaikan. Begitulah. Kan disebut wabtaru wasilah, carilah wasilah dalam Quran. Tu yang benda ya. Baik, kita tengok perenggan yang ketiga yang bawah tu. Yang keduanya menunjukkan bertabaruk, mengambil berkat. Isti'maluha, apa makna berkat tuan-tuan? Dalam doa kunut pun kita sebut tentang berkat. Tabarak rabbana wa ta'alaik. Tak, minta berkat tu. Kita makan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah kami fima razaqtana, pada apa yang kamu rezekikan pada kami. Doa ni bukan ajar, Nabi ajar pun. Tak ada Nabi ajar doa makan ni. Jadi adalah doa tuan-tuan boleh buat macam-macam doa. Siapa-siapa boleh berdoa. Ya, dia doa ya Allah, ya Tuhan aku naik pangkat ya Allah. Tak salah. Jadi hak ni bukan doa daripada Nabi. Nabi hanya baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ulama buat. Jadi kita pakai. Jadi Allahumma barik lana, tuan-tuan bukan saja makan nasi tu kita boleh baca doa tu. Ya, nak cari parking pun boleh baca. Ada orang dia baca benda tu sebelum cari parking. Jumpa alhamdulillah. Biasa saya amalkanlah. Biasa dapatlah parking tu. Jadi doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, rezeki. Ya Allah, berkatilah kami rezeki. Parking pun rezeki ke? Betul tak? Pakai baju yang baik, rezeki. Tuan-tuan boleh duduk atas kapek ni menyebabkan kita selesa, rezeki. Sambil-sambil dengar ceramah, sandar kat dinding, rezeki. Tu yang cari rezeki tu. Macam-macam. Jadi rezeki ni apa yang memberi manfaat. Apa makna berkat? Berkat ialah isti'maluha fi ta'atillah. Menggunakan sesuatu kepada taat kepada Allah. Berkat laku. Apa saja yang kita guna yang boleh mendatangkan taat pada Allah, tu berkat. Kalau semayang sendiri tapi semayang tak mendatangkan taat pada Allah, semayang tu jadi wail. Wa wailul limusallin, celaka semayang tu. Elok dah semayang tu benda akhirat, betul tak? Semayang tu kita sembah Allah, nampak cantik dah. Tapi niat tak betul. Dia tak jadi akhirat, dia tak jadi ibadah. Ya, jadi dia dilaknat oleh Allah Taala. Jadi makna tabaruk ataupun berkat maknanya kita gunakan sesuatu yang mendatangkan taat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Taala. Apa sajalah. Kita gunakan pen. Ya, kita gunakan pen ini untuk menulis perkara yang mendatangkan ketaatan pada Allah, menulis nasihat, menulis hadis, menulis Quran, menulis tentang bicara-bicara ad-din, agama. Jadi pen itu berkat. Kita gunakan mata, melihat mushaf, melihat Al-Quran, melihat tuan guru, melihat Kaabah, maka mata itu mata yang berkat. Jadi duit, kita gunakan duit itu untuk sedekah, untuk infak, untuk keluar zakat, untuk perkara-perkara yang baik-baik, maka duit itu berkat. Jadi berkat itu luas. Jadi apa sahaja benda yang boleh membawa pada taat itu dikira sebagai berkat. Batu kalau kita baca bismillah tak? Nabi sebut man lam yabda'u bi bismillah fahuwa aqta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar. Kadang-kadang dia buat riwayat, siapa yang tak mulakan sesuatu dengan bismillah, dia aqta, terputus. Ataupun dia abtar. Abtar ni maknanya sapok-sapok, ya, mendatangkan kecelakaan. Ya, ataupun ajzam. Jadi maksudnya orang yang tak baca bismillah dalam setiap pekerjaan dia tak mendapat keberkatan.
Ya, tak berkatan. Sebab tu orang baca bismillah ni tuan-tuan, biasa lepas baca bismillah, ada orang buat benda tak elok ke? Ya, dia nak sekondeng. Sebelum sekondeng tu dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik. Tak ada orang baca bismillah sekarang nak sekondeng dah. Ada tak tuan-tuan, tak nak isap rokok tu dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jauhkan aku daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada orang baca bismillah isap rokok. Ke ada sini pakai nak baca bismillah, nak isap rokok baca bismillah? Tak. Jadi biasanya orang baca bismillah ni biasa nak buat benda baik. Maknanya nak buat ketaatan lah. Jadi siapa yang mulakan sesuatu itu dengan basmalah, dia mendapat keberkatan. Gitu ya. Baik. Dia kata yang kedua menunjukkan bertabaruk, mengambil berkat. Mandi tuan-tuan, kalau kita pergi kat Mekah tu kan dia ada corong emas. Ya, bila hujan, itu memang corong emas tu corong air hujan tu. Hujan dia lalu ke terowong dia lalu ke lereng gitu. Maka dia akan lalu ke corong emas tu, dia akan jatuh ke bawah. Jadi ramai orang mandi tu. Sebab pernah Nabi sebut berkat air hujan tu yang turun tu. Pakai ambil berkat daripada air hujan. Air hujan tu air berkat. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena rajin-rajin mandi hujan. Masalah kita kata kalau mandi hujan demam, maknanya dalam badan kita ni ada benda tak betul. Ya, sama ada gejala-gejala penyakit ataupun ada apa ni panggil gangguan-gangguan syaitan. Jadi demam. Jadi kalau mandi tak demam, alhamdulillah tu antibiotik kita kuat. Cuma kena cari tempat-tempat jugalah sebab kawasan kita ni hujan-hujan asid. Tak pasal-pasal memanglah botak kepala tangkai asid. Tak? Cari hujan kat bukit, hujan kat kampung, hujan kawasan-kawasan yang jauh daripada kilang-kilang. Tu cantiklah air dia. Ya, mandi hujan tu boleh menyegarkan tubuh badan. Boleh menjauhkan daripada gangguan-gangguan syaitan. Sebab air hujan tu sebab adalah berkat. Kan bila hujan tu kita baca doa apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, cucurkanlah hujan yang memberi manfaat. Ya, memberi manfaat. Dengan bekas dia kata yang kedua menunjukkan bertabaruk, mengambil berkat dengan bekas dan kesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disyariatkan sebagai sunnah. Dah. Ingat dalam presiden apa dah? Chechnya ke apa dah? Dia mendakwa mangkuk Rasulullah guna tu daripada kerajaan dia. Dia pergi ambil balik. Dia ambil kat airport tu dia arak dengan menteri-menteri dia. Ya, kemudian dia letak minum air, dia cium dan sebagainya. Ya, minum daripada bekas minuman Rasulullah, mengambil tabaruk. Bahkan para sahabat ni dia berebut kalau Rasulullah ambil air sembahyang, berebut menadahkan air. Dan dikatakan kalau Nabi mula dah tak sempat sampai ke lantai, tak sampai ke tanah, ya, disambut oleh para sahabat. Kan pernah kan seorang sahabat Nabi suruh berbekam. Lepas habis bekam, Nabi suruh dia pergi buanglah darah bekam tu. Tapi dia tak buang, dia pergi minum. Ya, dia pergi minum. Nabi kata, ya, dalam darah kamu, dalam badan kamu ada darah aku. Ya, kamu terselamat ataupun dijauhkan daripada azab api neraka. Gitu. Banyak hadis-hadis sahih yang menyatakan para sahabat bertabaruk dengan rambut. Ya, Khalid Al-Walid dia ambil rambut Rasulullah letak dalam serban dia. Bertabaruk supaya mudah-mudahan dalam sesi dan siri-siri peperangannya diberi kemenangan. Memanglah Khalid Al-Walid ni dalam sejarah dia tak pernah kalah. Dia tidak pernah kalah kalau dia jadi panglima perang. Sebab dia adalah orang yang dipanggil strategis. Orang yang pandai untuk menyusun strategik. Orang nak jadi panglima perang ni orang yang kena faham tentang waqi'. Ya, zaman Nabi apa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Allah Taala pilih Talut sebagai nabi dan sebagai pemimpin pada zaman tu. Sedangkan Nabi Daud ada.
Dia lantik. Sebab apa? Talut ini Allah Ta'ala berikan kepadanya bastatan fil ilmi wal jismi. Allah bagikan kekuatan ilmu dan juga tubuh badan yang kuat. Orang zaman dulu nak jadi pemimpin, tubuh badan kena kuat. Sebab orang zaman dulu kuat perang. Tak. Jadi ilmu tubuh badan tu diperlukan menjadi pemimpin dengan tubuh badan. Dan ilmu, maksud ilmu di situ adalah ilmu untuk qiraatul waqi', membaca politik semasa. Dia kena bijak membaca politik semasa. Ya, jadi zaman sekarang nak jadi pemimpin, dia kena faham tentang teknologi semasa juga. Teknologi tubuh badan yang sehat, pemikiran yang cerdas, boleh turun padang, melawat kawasan, jumpa penyokong-penyokong, ya, dan rakyat. Jadi itu penting. Dengan peluh. Bila Nabi tidur, salah seorang isteri ni dia hampar kulit, cadar kulit lah. Sebab dulu mana ada plastik ni tak. Jadi pakai kulit lah. Jadi bila Rasulullah bangkit tengah hari, Nabi tidur qailullah, biasa berpeluh lah. Ya, berpeluh. Peluh ni baik untuk tubuh badan, tuan-tuan. Tu peluh kita ni dia menyahkan toksik daripada badan. Masalah kita ni, masalahnya peluh segan nak keluar. Tak? Kita ni pantang peluh sikit, cepat-cepat cari aircon. Pantang masuk sikit kereta pasal aircon. Balik rumah pasal aircon. Tu yang pakai surau pun sampai 5-6 biji aircon sekali pasang. Sampai tak berpeluh langsung. Lala peluh tu ya terbuku dalam badan kita. Dia menjadi kotoran dan menjadi penyakit. Begitu juga darah. Darah kita ni sampai satu masa ya umurnya 120 dan sebagainya, hari dia akan mati. Maka darah ni kena keluarkan. Sama ada melalui berbekamnya. Kalau orang lelaki pakai bekam lah. Orang perempuan dia ada cycling dia yang natural ataupun yang secara panggil secara adat dia, secara biologi dia datang haid. Ya, kita ni tak datang haid, agak ke buasir je. Jadi kita kena buang. Ya, paling kurang setahun 2 kali kita kena berbekam. Dan paling kurang kita kena berurut 5-6 kali setahun. Ngurut ni tuan-tuan. Ya, jangan duk harap badan sihat. Aku tak apa. Tak ada apa. Pensan. Tak, tu yang pintam, tu yang jatuh, yang macam-macam tu. Jadi sebab apa kena mengurut? Sebab untuk mengalirkan darah. Supaya darah kita ni lancar. Kita tak tahu dalam badan sistem orat kita ni, kita tak tahu. Tak? Tahu-tahu bila dah kritikal. Tu yang kita tak nak. Kena acak mengurut. Alah, tuan-tuan, habis duit 2-3-40 tu. Ya, bagus. Daripada sekali kena jantung 5-60 ribu, tak pasal? Tak? Baik. Jadikan mengurut tu sebagai suatu terapi dalam kehidupan kita. Ya. Sesekali kena pijak rumput tu, keluar rumah, kat rumah kita pijak rumput tu. Pijak tanah, sebab aliran badan kita yang negatif tu dikeluarkan. Ya, asid dalam badan kita tu. Klinikal dan sebagainya kena buang. Jadi dia tabaruk dengan peluh. Peluh tu salah satu cara nak keluar peluh, tidurlah dalam panas tengah hari. Tak payah pasang kipas, tak payah pasang aircon. Sesekali tuan-tuan masuk dalam kereta tu pukul 12, pukul 1 tu, tak payah buka tingkap, tak payah buka aircon, biar duduk dalam tu. Biar berpeluh tu. Peluh. Tak. Tu. Ya, ada orang tu, ada sahabat tu, dia memang tiap-tiap hari dia jogging. Dia jogging sampai keluar peluh jantan. Peluh jantan. Tak tahulah macam mana jantan betina ni. Ya, peluh jantan ni mana yang berbitik-bitik ke macam mana dah. Biar keluar peluh jantan tu. Baru sehat. Badan baru solid, badan baru slim, baru cantik. Ni peluh jarang nak boleh keluar kita ni. Ya, kena amalkan supaya toksik dalam badan kita boleh keluar. Nabi peluh wangi bau dia, bau kasturi. Ya, bau kasturi.
Di dalam syurga nanti tuan-tuan ada bidadari. Bidadari ni Allah buat daripada al-misk. Daripada za'faran. Daripada ahbar. Daripada kasturi. Bidadari itu dibuat daripada kasturi, daripada za'faran, daripada ahbar. Wangian tuan-tuan. Wangi. Wangi, tak payah pakai perfume apa. Wangi sungguh. Rasulullah ni memang badan dia wangi. Sebab tu bila dia berpeluh, isteri Rasulullah ni akan ambil bubuh dalam botol. Kemudian dijadikan minyak wangi yang memang harum. Dikatakan oleh sahabat, bila Rasulullah ni jumpa budak-budak, Rasulullah akan sapu atas dahi dia. Sauk apa panggil apa ya? Menyapu atas dahi dia. Jumpa budak-budak macam kita jumpa pegang kepala, sapu atas kepala. Ya, ada budak-budak datang salam dengan Nabi dan kesan wangian daripada tangan Rasulullah pada kepala budak ni kekal. Wangian tu kekal. Maknanya dalam masa yang lama lah. Dalam masa yang lama. Macam cerita Piramli Musa Berjanggut tu lah. Nama apa perempuan tu? Sa'diah ke apa? Ada? Puspawangi. Nampak? Ramai peminat dia. Puspawangi. Ada. Menteri agama pun bukan main lagi angau. Tak. Ngah raja-raja pun angau. Tak. Salam tu. Dia salam tu. Balut tu lah tangan tu. Tak nak bagi kena air. Tak. Jalan-jalan cium. Tak. Bayang-bayang. Ada orang-orang tengah padang pun dia anggap Puspawangi. Tak peluk dah sebagainya. Wangi lah. Jadi nak gambarkan Rasulullah lebih daripada itulah. Ya. Wanginya Rasulullah. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang badan kita ni dipengaruhi oleh makanan kita. Makanan kita. Ya, sebab tu Rasulullah dia makan makanan yang berkhasiat. Rasulullah makan madu. Rasulullah makan cuka. Sebaik-baik makanan Nabi kata cuka. Ya, cuka tamar, cuka apple. Ya, cuka. Cuka ni bagus. Dalam badan kita ni dia ada empedu. Empedu ni lah yang keluarkan cuka untuk membalanskan kadar gula dalam badan. Sampai satu masa dia tak berfungsi, habis ya. Tu yang kena cocok insulin lah sebagainya, insulin dan sebagainya. Jadi perlunya ada cuka yang membantu tubuh badan kita. Sebab tu kita kena makan juga cuka. Sama ada cuka buah lah maksud dia. Ya, cuka apple ke, cuka tamar ke, ya, untuk membersihkan tubuh badan kita daripada kandungan-kandungan oksidan dan oksigen dalam aksid dalam badan yang begitu tinggi. Gitu. Kemudian bertabaruk dengan air wuduk, air sembahyang. Ya, sebab tu anak kita demam, tak kita ambil air wuduk tak ada. Jadi ambil air wuduk tu sapu pada muka anak kita, ke badan anak kita tu, bertabaruk dengan air sembahyang tu. Sebab air tu air ibadah. Ya. Dan dengan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ludah. Kan masa Hudaibiyah tu dilaporkan pada Nabi ada satu perigi yang cetek airnya dan keruh airnya. Dan Nabi pergi ludah dalam perigi tu, kemudian airnya naik dan boleh diminum dan dimandi oleh para sahabat. Begitu ya. Air ludah orang yang alim ni berkat. Air ludah orang alim. Sebab tu kalau nak bertahnid, kita cari orang alim tak? Kita cari orang yang alim, Tok Lebay, Ayah Haji, kawasan-kawasan kita yang disegani, yang kita hormati akan amalannya, ilmunya, maka kita panggil lah dia. Tahnik anak kita. Lepas tu dia ambilnya buah tamar, di mamah-mamah, dan dia ambil daripada air di langit tu, dimasukkan dalam mulut. Tak? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Tak? Allahumma barik hadzal walad min awali yaumi ila akhirid dahri. Itu kita sapu atas kepala. Ya. Jadi
ambil daripada air liur. Air liur. Lepas tu kalau nak tahnik, jangan panggil ustaz yang isap rokok. Terbahak-bahak lah anak kita. Jadi nak tahnik pun tengok ustaz tu lah kak. Ada juga jenis ustaz isap rokok tak. Pergi panggil asal nama ustaz, panggil tahnik. Habis anak kita batuk tak pasal-pasal. Tak. Carilah. Ya. Gitu. Orang dulu-dulu tak, kalau kita sakit perut, dia ambil sirih tu. Ya, dia mamah sirih dengan gambirnya, dengan kapurnya. Lepas tu dia baca ayat apa tak tahu. Dia suruh selak perut, dia boh kat mulut tu. Atas perut tu. Tak? Gitu. Memang sihat alhamdulillah. Baca ayat apa? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, baca 3 kali ataupun 7 kali. Tekan, pegang tempat sakit tu. Kat perut, pegang kat perut lah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kalau sakit kat mata, pegang kat mata. Kalau sakit gigi, pegang kat gigi. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Dan semuanya itu telah pun kami sebut sebelum ini. Jadi bertabaruk dengan apa sahaja yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar. Dia seorang anak Umar. Tingkah lakunya, gaya percakapannya, cara pakaiannya, cara jalannya, cara tubuh badannya, memang dia merupakan kopi daripada Rasulullah. Kopi daripada Rasulullah. Dia tiru betul-betul. Kan Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Biasa kalau kita sayang, kita suka pada orang, kita akan tiru tu. Berapa ramai orang tiru cara Michael Jackson. Dari sudut pakaiannya, dari sudut rambutnya, tariannya lagi lah. Cat Moon pula dah. Apa tarian bulan tak? Catwalk ke apa? Cat Moon. Dan sebagainya lah. Dia akan ikut cara orang yang minat Piramli. Nama apa hak daripada Sabah seorang tu? Tak? Dengan badannya, dengan gaya rambutnya, dengan sisi lengannya, tak? Dia menyanyi memang sebiji. Jadi sebab apa? Sebab dia minat. Dia akan ikut sebiji-sebiji orang tu. Jadi kita ni cinta pada Rasulullah wajib. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi ya wa ahlihi wan nasi ajmain. Tak akan beriman ataupun tidak akan sempurna seseorang itu imannya kecuali dia sayang dan kasih pada aku lebih daripada kasih pada diri dia, pada anak dia, keluarga dia dan manusia seluruhnya. Ya, sehingga kan Umar dia kata, ya uhibbu ilayya, ya apa dia, uhibbu ila, apa dia, aku cinta kepada kamu lebih daripada diri aku. Pada asalnya dia mencintai diri dia dulu. Maka Rasulullah kata tak betul gitu Umar. La ya Umar. Ya, maka Umar pun datang esoknya kata aku cinta padamu melebihi daripada cinta padaku. Barulah Nabi kata al-an ya Umar. Baru betul sekarang. Gitu. Jadi kita Abdullah bin Umar tadi, bila dia datang daripada Mekah, daripada Madinah, dia nak buat umrah. Dia pernah follow Nabi. Ya, pergi buat umrah bersama dengan Nabi. Bila saat Rasulullah dah tak ada, dia buat umrah juga. Dia akan ikut jalan yang pernah Rasulullah lalui. Sampai satu tempat Rasulullah pernah duduk dan pernah berhenti, dia akan berhenti dan dia akan duduk. Sampailah suatu tempat yang Rasulullah bila dia lalu ke pokok tu, dia akan tunduk kerana dahan yang ada pada pokok itu ya menjulai ke bawah. Dia akan tunduk. Maka Sayyid Abdullah bin Umar ni pun akan tunduk walaupun dahan itu telah dikerak oleh sahabat kerana nak suruh mudah Nabi berjalan. Tapi tunduk juga. Sebab apa? Ya, kamu jangan tanya masalah dah potong ke tak potong. Ya, masalahnya aku tiru Rasulullah. Sampai macam tu sekali. Ya, para sahabat ni dia ikut sebiji-sebiji kerana kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping mengambil tabaruk keberkatan. Jadi kita pun bolehlah tuan-tuan guna
Cara Nabi tidur, sebelum Nabi tidur baca 3 qul. Betul tak? Baca ayat kursi, baca 3 qul. Baca doa tidur, menghadap kiblat. Sebelum tidur tu kita sapu dulu atas katil kita tu. Tapi jarang dah kita nak buat, dah tak? Tak tahulah, takut lupa ke atau apa, tak diperingatkan. Kalau sahabat-sahabat kita dalam tabligh, sebelum dia nak tidur, dia akan bagi bayan dulu ataupun bagi apa bagi tasyiat dululah. Tak, jadi tuan-tuan, lepas ni kita nak tidur, dia akan sebut adab tidur tiap-tiap kali. Tak. Jadi pertama kita kena sapu dulu. Ya, auzubillahi minasyaitanir sapu dulu, sebab kita ni lepas tidur pagi tadi, kita dah tak tidur dah tempat tidur kita tu. Tunggu malam karang pula kita tidur dah. Jadi katil kita tu masa kita keluar pergi kerja, ada orang ataupun ada makhluk lain pula pergi landing. Ada makhluk lain pula yang duk tidur kat atas katil kita tu. Tu yang bila bangun-bangun tu yang alahan kat belakang, gatal kat belakang, macam-macam terasa tu sebab benda yang lain pergi duk landing atas katil kita. Apatah lagi kalau kita keluar daripada rumah kita 3 hari 3 malam, sudah pasti rumah tu ada benda lain. Ya. Sebab tu kena amalkan. Ambil tabaruk cara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila anda tahu bahawa bertabaruk dengan sesuatu itu adalah mengharapkan kebaikan melaluinya, menjadikannya sebagai wasilah, ya, tawassul, wasilah berantaraan, maka tahulah anda bahawa bertawassul ataupun berwasilah dengan kesan-kesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang disyariatkan, selain daripada bertawassul dengan zatnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Ada seorang sahabat, nama apa saya pun lupa dah. Pernah kan Rasulullah dia pergi ke masjid dia di saat-saat di hujung-hujung usia Rasulullah. Betul tak? Rasulullah bagi tahu siapakah di kalangan sahabat kok dia ada hutang dengan Rasulullah. Apa saja hutang lah. Hutang harta ke, hutang nak balas sesuatu ke. Maka ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, ada ya Rasulullah. Ingat balik masa satu peperangan, ya Rasulullah libas satu campur ataupun tali awak buat daripada macam ekor ikan pari tu lah, terkena perut dia. Ada satu riwayat yang katakan Nabi tonjok dengan kayu sugi dia, dan dia kata masa tu dia tak berlapik, jadi kena kesan tu sakit, jadi dia nak balas. Masa tu sahabat-sahabat marah. Ya, Omar ni memang dah berat dah, nak pergi penampar dah. Sahabat-sahabat yang lain pun dah berubah muka dah. Rasulullah kata tak apa, biarkan dia. Maka Rasulullah bagi kayu sugi untuk dia balas balik. Ataupun Nabi suruh Bilal pergi ambil tali tadi ataupun tempat cabuk tu di rumah, minta dengan Fatimah. Ya. Jadi bila ditanya oleh Fatimah buat apa, dia kata ada orang nak balas balik kepada Rasulullah. Sampai ke Fatimah pun menangis, sampai hati ada orang nak balas pada Rasulullah. Ya, sahabat-sahabat sampai Hasan dan Husain datang. Kalau pakcik nak pukul saya lah, jangan pukul Rasulullah. Tak. Dia kata ini tetap aku nak ambil kisah dia. Akhir sekali dia pun diberikan cabuk tu. Maka dia kata, masa aku kena benda ni ya Rasulullah, aku tak pakai baju. Aku nak kamu juga selak baju. Lagi marah sahabat-sahabat. Rasulullah pun angkat baju dia, lepas angkat dia peluk, dia cium ya perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia kata, ya Rasulullah, siapalah yang nak balas kamu? Ya, cuma aku nak menyentuh kulitmu. Maka Rasulullah, orang yang menyentuh kulitku, ya seperti kamu ni, Allah haramkan neraka daripadanya. Masya-Allah, tu sebenarnya sahabat ni, dia bukan nak balas pun. Ya. Jadi kerana dia nak mencium badan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Berkat sampai ke Rasulullah kata, ya, dia terhindar daripada api neraka. Begitu. Jadi sebab tu kita ada peluang boleh ziarah Rasulullah, ambillah kesempatan pergi ziarah Rasulullah, ya. Menjadi satu kewajipan kita pergi Mekah, pergi ziarah Rasulullah. Kurang adabnya kita kalau pergi Mekah kita tak pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam perkara ini tiada perbezaan di antara masa Rasulullah masa hidup ataupun masa sesudah wafatnya. Yang ni yang saya sebut tadilah. Maka kesan dan sisa lebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disifatkan dengan hidupnya semata-mata. Sama ada hubungan tabaruk dan tawasul dengan kesan dan sisa lebihan di masa hidupnya atau sesudah matinya. Seperti yang terdapat dalam hadis sahih Bukhari dalam bab, ya, saibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang hak duduk kat Mekah ni, habis kesan-kesan Rasulullah dihazafkan ataupun dibuang. Tak, sepatutnya disimpan, ya, dijaga dengan elok. Tempat rumah Rasulullah, ya, tempat kelahiran Rasulullah, semua dibuang. Semua dibuang, ya. Ni kesan-kesan daripada pengaruh-pengaruh fahaman-fahaman yang ada di Mekah itu. Yang akhir sekali menyebabkan sampai kubur Rasulullah pun dia nak buang daripada masjid. Sedangkan kubur Rasulullah bukan duduk dalam masjid. Kubur Rasulullah di rumah Rasulullah, bilik Aisyah itu, ya. Cuma bila dibesar-besarkan masjid itu, ya, seolah-olah dia duduk dalam masjid, tapi dia adalah rumah Rasulullah. Itu pun nak dibuangnya, ya, sehingga kan sekarang Tengku Mahkota dia tak percaya pada hadis sahih, tak percaya. Dia hanya terima hadis mutawatir saja. Jadi hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan Imam Mahdi ke apa, dia tak percaya. Sebab tu dia memang tak satu kepala dengan ahli-ahli bait. Kan ulama yang terakhir Syekh Alwi dan sebagainya, memang kerajaan Mekah, kerajaan Arab Saudi tak setuju langsung. Ya, ahli-ahli daripada ahli bait Rasulullah, mereka memang buat musuh, ya, sebab mereka faham kerana perkara itu akan datang di suatu hari nanti tentang, ya, pemerintahan Imam Mahdi dan sebagainya. Sebab tu mereka tak percaya. Azan.
Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi, perhatikan ni sikit ya. Namun demikian, ada juga orang-orang yang tersimpang pendiriannya hingga tidak ada dalam hati mereka perasaan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, cinta dan kasih pada Rasulullah adalah akidah. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita nak dapat cinta Allah, kita kena cinta Rasulullah. Man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul, sebenarnya dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada Rasul adalah sebahagian daripada iman. Mereka mengingkari tawassul dengan zat baginda sesudah wafatnya baginda, dengan hujah dan alasan bahawa taksir ataupun kesan daripada Rasulullah sudah pun terputus setelah wafatnya baginda. Maka bertawassul dengan Rasulullah itu dikira sebagai tawassul yang tidak memberi faedah langsung. Alasan dan hujah mereka itu menunjukkan kejahilan yang sungguh menghairankan. Tadilah pendapat ya Ibn Qayyim dan sebagainya. Jadi mereka tak menerima tawassul selepas Rasulullah wafat. Sedangkan masa Rasulullah hidup sekalipun, bawah ni sebut persoalannya, adakah sudah sabit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu taksir zati pada beberapa perkara di masa hidupnya? Maksudnya dari segi zat Rasulullah tu, adakah Rasulullah sendiri tu boleh memberi taksir? Taksir ni memberi kesan. Kalau Rasulullah belah bulan tu, bulan tu terbelah dua. Apabila Rasulullah meletakkan tangannya dalam bekas, keluar air melalui jari-jari Rasulullah. Pernah Jabir mengajak Rasulullah dalam perang Khaybar untuk makan. Masa tu ada makanan anak kambing, dia masak. Dia panggil Rasulullah dan beberapa orang. Apa tahu Rasulullah panggil seluruh sahabat-sahabat dia datang. Rasulullah kata, biar aku yang cebok. Dan bila Nabi cebok, makanan tu genap untuk seluruh sahabat-sahabat Nabi, dan tuan rumah pun mendapat baki yang memuaskan. Adakah itu taksir zati? Tidak. Itu bukan kesan daripada zat Rasulullah, melainkan itu adalah dengan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Nabi sendiri tak boleh memberi kesan, walaupun bahasa hidup Rasulullah. Cuma yang Rasulullah boleh bagi mukjizat tu, itu adalah kuasa yang Allah berikan. Ya, jadi kita kena faham wahdaniyatu fil af'al. Esa dia panggil kam munfasil. Ya, tidak ada kam munfasil. Ia adalah kam yang ataupun berbilang-bilang, berluar daripada perbuatan selain daripada Allah. Dia ada wahdaniyah saja, wahdaniyah fil af'al. Keesaan pada perbuatan hanya pada Allah. Setiap perbuatan makhluk tidak memberi kesan. Ya, sehinggalah virus sendiri pun dia tak boleh memberi kesan kalaulah tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi bekas dengan dua cara. Sama ada dengan cara asbab ataupun dengan cara tanpa asbab. Itu kena faham. Kadang-kadang Allah mengurniakan pada sesuatu itu. Ya, contohnya bila makan nasi kenyang. Menjadikan kenyang tu seolah-olah asbabnya makan nasi. Sebab Allah telah meletakkan sunnahnya pada nasi itu. Bila makan, kamu kenyang. Yang mengenyangkan bukan nasi. Kita pun tahu, kalau kita makan nasi, kita meyakini dan i'tiqad nasi lah yang mengenyangkan, kafir. Bila kita makan Panadol yang menyembuhkan kita, kafir. Ya, tapi kita faham secara majaz, isnadul majaz, ataupun dengan qarinah haliyah yang kita faham bahawa dengan makan Panadol hanyalah asbab saja. Tetapi yang menyembuhkannya
kita yakin Allah ya asy-syifa yang menyembuhkannya. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit dia yang menyembuhkan. Apa sajalah tuan-tuan ya. Apa saja yang kita faham, kita tak i'tiqad nasi kita makan kenyang, kita tak i'tiqad nasi itu mengenyangkan. Secara nampak macam zahir dia kenyang, tetapi sebenarnya kita pun tahu yang mengenyangkan kita ialah Allah Taala. Begitulah juga apabila kita bertawasul dengan sesuatu, ya, bukan benda itulah yang memberi kesan, Allah lah yang memberi kesan. Begitu juga masa zaman Rasulullah hidup, ya, secara zat Rasulullah sendiri tak boleh memberi kesan, tetapi Allah Taala yang memberi kesan. Kalaulah masa hidup pun Allah yang mengizinkan, maka mati, maka selepas Rasulullah mati pun yang memberi kesannya daripada Allah Taala juga. Jadi tidak timbul masalah ya tawasul hanya masa Rasulullah hidup saja, tetapi selepas Rasulullah wafat tidak dibenarkan, tidak. Ya, mengikut ittifaq ulama, maka dia tetap kekal sampai selama-lamanya. Ya, termasuklah disebut dalam bawah ni hubungan tabaruk dan tawassul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, atau kesan-kesan dan bekasnya itu bukanlah bererti meletakkan sebarang taksir. Ya, maknanya sesuatu itu boleh memberi kesan. Ya, jadi sesuatu benda kesan sama ada memberi manfaat ataupun darurat. Ya, yang boleh memberi kesan, manfaat dan darurat itu adalah dengan izin Allah. Sebab itu tuan-tuan ya, Nabi Ibrahim bila masuk dalam api tak boleh memberi kesan sebab Allah tak izinkan. Bila ahli-ahli syurga melalui titian sirat yang bawah tu neraka, tak memberi kesan, tidak memberi kesan. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak diberi kesan api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, begitulah ahli-ahli syurga yang melalui titian sirat juga tidak terkesan dengan api neraka yang menyambar-nyambar mereka ketika melalui titian sirat. Sayyidina Nabi Ismail alaihissalam, ya, tidak diberi kesan, tak terkesan pun dengan pisau yang digores-goreskan pada tekaknya 2-3 kali kerana Allah tak mengizinkannya. Ya, Nabi Ayub, Nabi Yunus alaihissalam tak diberi kesan kerana ditelan oleh ikan, tak hancur badannya. Ya, sebab apa? Allah lah yang memberi kesan. Ya, Allah selamatkan dia, Allah Taala tarik sifat itu daripada makhluk. Jadi hak memberi kesan tu kerana Allah yang izinkan dan Allah yang membenarkan, barulah boleh berlaku. Dah. Gitu. Jadi fahamlah kita disebut di sini. Tetapi adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sifatnya sebagai makhluk yang paling baik di sisi Allah, juga dengan sifatnya sebagai rahmat daripada Allah untuk semua hamba-hamba Allah, maka ditawassulkan baginda kerana hampirnya kepada Allah. Masa zaman Umar berlaku suatu hari kemarau panjang. Maka ketika Rasulullah dah wafat, dipegangnya tangan Abdullah bin Abbas. Dia kata masa Rasulullah hidup, kami ya bermohon daripada bertawassul dengan Rasulullah. Masa Rasulullah dah wafat, kami bertawassul dengan anak ataupun sepupu Rasulullah yang ada kaitan dengan Ahlul Bait ataupun dengan keluarga Rasulullah, dengan mengharapkan rahmat Allah yang begitu banyak kepada makhluknya. Dengan pengertian itu, maka bolehlah orang-orang buta bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon dikembalikan penglihatannya. Ada yang dimakbulkan dan dikembalikan penglihatannya. Pernah dalam sejarah berlaku seorang yang buta, dia dapat hadiah daripada baju jubah Rasulullah. Ya, kemudian dijual di pasar dengan harga yang mahal. Kemudian macam mana jubah tu pusing balik sampai ke dia, ya, dan dia bertawassul dengan jubah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah supaya Allah kembalikan penglihatannya. Maka ketika itu Allah Taala dengan izinnya mengembalikan dan dia dapat melihat. Ya, bertawassul dengan kemuliaan, kesalehan, kewalian dan juga keakraban Rasulullah kepada Allah Taala. Dengan pengertian itu juga, maka para sahabat bertawassul dengan bekas dan sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ditegur atau dilarang oleh baginda. Telah pun disebut dalam buku ini keterangan mengenai sunat mengambil syafaat. Dia panggil syafaat lah. Tasyaffu' ke, istighasah ke, isti'anah ke, tawajjuh ke, tajawuh ke, semua tu nama yang hampir sama. Kita ambil isti'anah, minta tolong, ataupun tasyaffu' mengambil syafaat, ataupun istighasah memohon pertolongan, ataupun tawajjuh yang menghadap ya dan berharap
Gitu. Semua tu sama je. Dari sudut kita hampir sama dengan bertawassul. Dan mengambil berkat dengan ahlus salih. Batu tuan-tuan, kalau orang nak buat air tawar, kalau kira tak, dia sendiri boleh baca doa. Tak? Tapi dia pergi jumpa orang-orang alim, minta air tawar. Anak dia nak periksa, dia pergi jumpa tuan guru. Baca air tawar. Tak? Anak tuan guru pun fail dalam periksa. Tak? Tapi oleh kerana nak ambil berkat. Tak? Dia pergi ambil juga. Jadi kita ni kadang-kadang pergi jumpa ustaz ke apa, minta supaya doa. Ya. Minta air tawar ke apa ke. Macam tu lah lebih kurang. Sebab apa? Sebab dia nak kaitkan hubungan dia. Dia ni mungkin semayang tak berapa khusyuk. Ataupun semayang lewat-lewat. Ataupun ilmu tak berapa tinggi. Amalan sunat tak berapa banyak. Jadi ustaz-ustaz ni ataupun tuan guru ni yang telah dikenali ramai, orang yang warak, orang yang baik, orang yang alim, orang yang beramal, maka diambillah berkat. Itu sahaja. Iaitu yang ramai bila jumpa tuan guru nak bersalam, nak bercium, ya, nak ambil berkat daripada tuan guru. Begitulah amalan yang kita buat, ya. Ahli taqwa dan ahlul baitun nubuwah, ya, ahli keluarga Nabi lah. Yang kita panggil wa'itrihi. Ada dalam satu hadis sahih dia sebut, taraktu fikum thaqalaini, aku tinggalkan pada kamu dua benda besar. Yang pertama, ya, sunnatul Rasulullah, dan juga wa'itrih. Wa'itrih ni ahli keluarga Nabi. Sebab tu kita kena sayang, ya, kita kena bersama dengan ahli keluarga Nabi sampailah kepada kedatangan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi itu daripada itrih, daripada darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah di antara apa yang telah diijma'kan oleh para imam mazhab, para fuqaha, termasuklah Asy-Syaukani, Ibnul Qudamah, Hambali dan As-Sanani serta lain-lain telah pun disebut sebelum ni. Bezanya kalau ada campur aduk yang ganjil antara hidup dan matinya Rasulullah SAW diperbahaskan, maka itu tidak diharuskan. Ya, maka itu tidak diharuskan. Wallahu taala bissawab. Jadi sampai situ tentang perbahasan tawassul dan juga tabaruk. Jadi hukum dia adalah harus. Cuma kena i'tikad macam itulah. Ya, bila kita pergi ziarah, sebab tu ahli-ahli sufi dia suka ziarah kubur-kubur ni. Ya, kubur-kubur wali-wali lah maksudnya. Ya, alim ulama, orang-orang yang mempunyai karamah. Mereka suka ziarah-ziarah. Sebab Rasulullah pun suka ziarah kubur Baqi'. Ya, ahli yang mati syahid dalam perang Uhud. Rasulullah pergi ziarah waktu malam. Rasulullah suka pergi ziarah. Jadi mengambil tawassul ataupun tabaruk dengan kesolehan ahli kubur itu. Bukan orang dalam kubur tu yang boleh memberi doa tu dikabulkan. Kalau kita duk anggap macam tu, jadi kafir lah, jadi kufur. Tu salahnya. Yang betulnya kita memohon kepada Allah melalui kesolehan orang-orang yang sudah, yang kita panggil sebagai wali itulah. Wallahu taala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'al yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.